Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Alhamdulillah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang terbaik bagi kamu. Bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, petang ni insya-Allah kita menyambung lagi bacaan kitab Fiqh Sirah di bawah tajuk perintah menyampaikan dakwah di jalan Allah dan intipati dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima banyak perintah dari Allah melalui firman-Nya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir ilal akhir ayah. Yakni 7 ayat yang permulaan daripada suratul Muddathir yang bermaksud wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia
dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Perintah-perintah dalam ayat ini pada zahirnya kelihatan ringkas dan bersahaja, tetapi sebenarnya membawa maksud dan matlamat yang mendalam, serta kesan dan tindakan yang sungguh-sungguh pada hakikatnya. Ya, secara zahir, kita tengok ayat tu macam tu je. Umpamanya contoh ayat yang awal. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Memang zahir ayat tu selimut aja. Tapi bila kita buka dalam tafsir dikupas oleh para ulama, ianya membawa kepelbagaian definisi yang luar biasa. Di antaranya Asy-Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran menyatakan bahawa setiap manusia, apalagi para pendakwah ini, sentiasa dibalut dengan kepelbagaian selimut. Ada selimut malas. Dia kadang-kadang datang perasaan malas untuk melakukan dakwah ni. Malah berasa nak belajar. Ini selimut yang membalut kita. Ada selimut takut. Nak bercakap takut. Nak berceramah takut. Kena ugut sikit dah takut. Macam-macam takut. Takut ke itu, takut ini. Ini selimut takut yang membalut diri manusia. Ada selimut namanya riak dan takabur. Sehingga seluruh amal yang dilakukan dengan tujuan riak, dengan tujuan menunjuk takabur di hadapan manusia. Dan di sana kata Asy-Syahid Said Qutb dan para ulama, banyak lagi selimut-selimut yang lain. Setiap orang mesti berusaha melawan, membuang balutan-balutan selimut di hati mereka. Dan inilah yang diajar oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah tersebut di antaranya ialah pertama, matlamat perintah memberikan peringatan ialah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengindahkan seorang pun yang menyanggahi keredaan Allah di alam maya ini, melainkan hendaklah diberikan peringatan tentang akibat yang buruk sehingga menimbulkan kegerunan dalam hati dan fikirannya. Ini yang pertama, kata ulama, Allah perintah ke Nabi. Hadap golongan-golongan kufur engkar itu. Beri peringatan kepada mereka. Sebagaimana dasar Al-Quran itu, basyiran wa nazira. Ada berita-berita yang gembira dan ada berita-berita yang menakutkan. Makanya Nabi minta beri amaran orang-orang yang menentang itu supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, matlamat membesarkan Tuhan ialah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam jangan membiarkan seorang pun yang membesarkan diri di muka bumi, melainkan hendaklah dimusnahkan kekuatannya, dipusingkan belakangnya ke bawah, agar tidak ada di muka bumi ini melainkan kebesaran Allah semata-mata. Ya, yakni tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ialah bagi menegakkan risalah, menyatakan dan menzahirkan sifat jalal, sifat yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebaik saja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan dia naik menjadi khalifah, Abu Bakar terus memerangi orang-orang murtad. Ini tidak lain supaya mereka-mereka ini ditundukkan di bawah kekuasaan Allah semata-mata. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an menghimpunkan bala tentera Islam pergi menawan negara Parsi dan Rom, supaya negara-negara ini, kaisarnya, pemimpinnya, raja-rajanya yang zalim itu diingatkan agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut juga oleh Allah di dalam ayat yang lain. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang bermaksud, yang demikian itulah telah kami utuskan bagi tiap-tiap umat ini akan Nabi dan Rasul, di mana Nabi dan Rasul ini menyeru dan mengajak manusia, abdikanlah diri kamu kepada Allah dan jauhkanlah dirimu daripada taghut, daripada setiap sesuatu yang melampaui batas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, matlamat membersihkan pakaian dan menjauhkan segala kejahatan, supaya mencapai pembersihan zahir dan batin. Dan juga bermaksud membersihkan jiwa daripada sebarang keburukan dan kecemaran sampai ke tahap yang sempurna. Dengan itu barulah jiwa manusia layak berada dalam lembayung rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berlanjutan, pemeliharaan hidayah dan cahayanya. Akhirnya jadilah dia seorang yang paling baik untuk dicontohi dalam masyarakat manusia. Tertarik kepadanya sehingga setiap hati yang sehat dan hati-hati yang menyeleweng terasa betapa haibat dan agungnya dia, sehingga semua isi dunia menumpukan perhatian kepadanya, sama ada mereka setuju atau membantah. Dia di mana ayat itu tadi juga memerintahkan supaya taharah yang membersihkan diri, selain membersihkan pakaian, maka hendaklah membersihkan hati, membersihkan niat, membersihkan matlamat perjuangan dan sebagainya. Semua itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita baca nanti kepelbagaian kisah-kisah yang dipetik daripada kitab sirah, kita akan dapati bukan saja para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhunna, bukan mereka saja yang merasa kagum terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi musuh-musuh yang dekat dan yang jauh juga merasa kagum dengan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berpunca daripada hati yang dibersihkan oleh Allah. Makanya sebagai umat Nabi kita mesti membersihkan hati ini. Seterusnya yang keempat, matlamat tidak mengharapkan balasan yang banyak dengan pemberiannya, ialah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap tindakan dan usahanya itu haibat dan besar,
Malah ia hendaklah terus berusaha keras, beramal dan beramal. Baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah banyak berkorban, kemudian melupakan semua pengorbanannya. Malah semuanya hendaklah dirasakan bahawa dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan baginda sendiri tidak akan merasa dan perasan usaha dan jerih perih baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar supaya tidak mengharapkan pembalasan daripada makhluk, tidak bergantung dengan makhluk, tapi mengharapkan pembalasan dengan Allah, melakukan pergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menyambut Ma'al Hijrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar unta yang ditungganginya itu. Dibayar sewanya. Walaupun Nabi boleh dapat secara percuma, tapi Nabi bayar. Ini semua diajar oleh Allah supaya terjadi keikhlasan dan pengorbanan masa dan harta benda. Seterusnya yang kelima, dalam ayat yang terakhir menunjukkan tentang apa yang bakal dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu gangguan orang-orang yang menentang, yang membentuk bantahan dan ejekan, sehingga sampai kepada tindakan nekat untuk membunuhnya dan para sahabatnya, serta menghapuskan semua orang mukmin yang mengikutnya. Justru Allah menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi semua kemungkinan itu dengan kekuatan dan kejituan. Bukan kerana untuk mendapatkan habuan bagi kepentingan dirinya, malah semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada Tuhannya. Dia di mana ayat juga memberi amaran dan peringatan keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ujian-ujian yang akan dihadapi terlalu berat. Bukan main-main kerja dakwah ni. Apalagi kalau yang dihadapi oleh Rasul itu tidak sebarang manusia yang mampu menanggung dan memikulnya. Tapi insya-Allah akan beroleh kejayaan dan kemenangan. Syaratnya mestilah sabar. Kalau kita membaca dan melihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkiyah, ketika terjadinya tribulasi, penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahap yang paling memuncak, maka pada masa itu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kebanyakannya mendidik, mengasuh Nabi supaya tetap bersabar dalam perjuangan. Datang ayat-ayat berhubung dengan kisah Nabi Musa alaihi salam umpamanya. Bagaimana letih Nabi Musa tak sempat sehari pun berehat, berlawan dan menghadapi Fir'aun. Turun ayat-ayat berhubung dengan Nabi Yusuf dan adik-beradik dia. Bagaimana Nabi Yusuf difitnah, timbul masalah dengan Zulaikha di istana. Semua kisah-kisah ini dipaparkan oleh Allah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabar, memahami bahawasanya kerja dakwah ini penuh dengan ujian-ujian yang banyak. Bukan Nabi saja yang kena, bahkan Nabi dan umat sebelum juga melalui dan merasainya. Diceritakan perihal kisah Ashabul Kahfi, angkatan-angkatan muda di dalam sejarahnya. Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Mereka adalah dari kalangan angkatan muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Lalu kami menambah petunjuk kepada mereka. Mereka terpulau sehingga ditidurkan 309 tahun di dalam gua yang dikenali peristiwa Ashabul Kahfi itu. Saat-saat ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para syabab, pemuda-pemuda yang ada di hadapannya sedang menghadapi ujian-ujian yang berat. Maka bila datang ayat-ayat macam ni, Nabi faham, sahabat pun faham. Ujian itu adalah suatu yang pasti berlaku. Maka kesabaran itulah yang akan memakan kejahatan itu. Sifat kelemah lembutan itulah yang akan memadamkan api kejahatan di keliling Nabi itu. Berkata Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Fir'aun ini memang sangat keras. Saya yakin, kata Buya Hamka, jika sekiranya air laut itu keras seperti Fir'aun, Fir'aun tidak akan mati. Tapi justru kerana lembutnya air laut itu, maka Fir'aun mati. Ini kata Buya Hamka. Justru kerana kelembutan akhlak para pendakwah ini. Kelembutan akhlak, sifat al-hilm yang ada pada Nabi SAW menyebabkan kesabaran dan kelemah lembutan itu perlahan-lahan memakan kejahatan mereka. Sehingga akhirnya terjadilah Fathul Makkah. Diiringi dengan Hajjatul Wada'. Dan akhirnya Nabi kembali wafat menghadap Allah dengan meninggalkan kejayaan yang besar bagi para sahabatnya pada masa itu. Allahu Akbar. Alangkah ringkasnya perintah-perintah ini jika dilihat pada zahirnya. Alangkah hebatnya sentuhan firman yang tenang dan damai itu. Namun, alangkah besarnya lagi, serta sukarnya untuk dipraktikkan. Dan alangkah besarnya tamparan badai yang bakal hadir ke segenap pelusuk alam. Lalu terbiarlah ia berasak-asakan di antara satu sama lain. Dia ujian-ujian itu bertimpa-timpa, tidak putus. Kita fikir sendirilah. Dia kita ni dalam hidup kita di Malaysia ni lah, dalam konteks Malaysia ni. Kita ada macam-macam gelaran. Ada tahun melawat Malaysia, ya. Tahun pelancongan, apa lagi? Ya, tahun pesta buah-buahan, macam-macam. Tapi bila tengok sirah Nabi SAW, di sana ada ketikanya Nabi mengisytiharkan tahun duka cita. Cuba bayang. Bukan tahun pesta makan buah apa semua. Tahun duka cita. Selang 6 bulan aja berlaku kewafatan di antara Abu Talib, pak saudara yang dikasihi, dan juga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin. Khadijah menjadi benteng di dalam rumah. Abu Talib menjadi benteng di luar rumah. Kedua-duanya selang 6 bulan dia dimatikan oleh Allah. Pecah dan runtuh benteng. Sehingga tidak ada siapa lagi yang mau mempertahankan Nabi dan dakwah pada masa itu. Sehingga Nabi SAW mengisytiharkan tahun itu sebagai tahun duka cita. Tentulah kita boleh faham kalau sampai Rasul sendiri isytihar begitu. Kita boleh gambarkanlah ya bagaimana terlukanya hati dan perasaan Nabi menghadapi keadaan itu. Itu disuruh bersabar. Dan ayat itu Allah ingatkan yang tadi, bahawasanya pasti musuh tidak akan berdiam diri. Masalah akan bertimpa-timpa lepas satu-satu.
Tapi di celah-celah itulah datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran itu sendiri merangkumi beberapa topik dalam misi dakwah dan tabligh. Peringatan itu sendiri membawa maksud bahawa di sana terdapat akibat buruk yang bakal menerima mereka yang melanggar peringatan itu. Semua orang tahu bahawa di dunia ini manusia tidak mendapat semua pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan. Malah mungkin tidak dapat diberikan semua pembalasan itu terhadap amalan-amalan yang dilakukan setakat di dunia ini. Oleh kerana itu, peringatan itu berarti adanya suatu hari untuk diberikan pembalasan, tetapi bukan hari-hari di dunia ini. Itulah hari yang dinamakan sebagai hari kiamat. Hari pembalasan dan hari ad-din, hari agama. Dia Maliki Yaumiddin, raja bagi hari agama, yakni hari kiamat itu. Justru ini memerlukan adanya satu kehidupan lain yang bukannya kehidupan yang kita lalui sekarang di dunia ini. Jadi mana di antara lagi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengajar supaya ingat akan akhirat. The day after, Yaumul Ba'ath. Dia hari kita akan dibangkitkan semula. Semua akan disoal. Semua masing-masing diri akan kena menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep hari kiamat yang Allah Taala buat ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya tenang. Walaupun orang kata macam-macam, tabur fitnah, beri tekanan, jadi pembunuhan ke atas para sahabat, tapi Nabi tahu setiap kebaikan akan dibalas besok. Begitu juga kejahatan akan diberi ganjarannya sebagai azab oleh Allah kepada mereka yang melakukannya. Seluruh ayat tersebut menyuruh manusia supaya berpegang dengan tauhid yang jelas. Menyerahkan semua urusan kepada Allah. Meninggalkan apa yang diredai oleh nafsu dan diredai oleh hamba. Menuju kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi ayat itu juga mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbaka fakabbir. Maka Tuhan kamu besarkanlah. Maknanya semua kerja-kerja yang dibuat letak di hadapan Allah dengan tujuan mengharapkan rahmat, redha dan pahala yang banyak daripada sisi. Tidak dilakukan kerana makhluk, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Usalli je lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Semua. Irji' ya, kembalikan balik kepada Allah. Menjadikan manusia tenang. Ya, kerana dia tahu Allah memerhati dan mendengar. Secara ringkasnya, topik-topik dakwah itu adalah seperti berikut. 1. Mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Ya, kalau ada yang namanya dakwah, tapi bab ketauhidan, bab akidah, tidak mensyirikkan Allah ni dia tak sebut. Kalau sebut takut orang marah dan sebagainya, maka itu bukan dakwah yang sebenar. Dakwah yang sebenar mestilah menegakkan tauhid. Bukan memaksa orang kafir masuk Islam, tidak. Tapi dasar itu, prinsip itu, mesti dibawa dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Ia ini merupakan perkara yang sabit di dalam rukun iman, percaya kepada hari akhirat.
3, berusaha membersihkan jiwa dengan cara meninggalkan segala kemungkaran dan kejelekan, kekejian yang membawa kepada akibat yang buruk, serta berusaha mendapatkan kelebihan dan kesempurnaan, serta amalan-amalan kebaikan. Jadi mana di dalam Islam ni ada konsep membersihkan diri. Dibinasakan apa yang disebut oleh ulama sifat-sifat mazmumah. Kena dimatikan, dikawal dia. Dan diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Maka proses ke arah itu ada. Namanya zakat. Maka kalau ada harta, keluarkan zakat. Namanya sedekah. Ada jariah. Ada beri bantuan anak yatim. Macam-macam. Itu dalam bentuk yang itulah. Ada sembahyang malam. Ada selawat. Ada membaca Al-Quran. Ada menambah ilmu. Berkongsi ilmu macam-macam. Itu semua adalah proses pembersihan jiwa. Dia yang diajar oleh Allah. Kalau sekali seumur hidup ada haji. Mencelah tu kalau ada duit, ada umrah. Ya, semua itu merupakan perkara yang membersihkan jiwa. Yang keempat, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja balik kepada Allah. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka-mereka, yakni hamba-hamba Allah itu, apabila mereka ditimpakan dengan musibah, mereka menyatakan, kita datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi, meletakkan tawakal, makrifat yang putus kepada Allah dengan beriman kepada qada dan qadar. Dia segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, semua yang disebutkan di atas hendaklah terlebih dahulu dengan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berada di bawah pimpinan dan bimbingannya. Dia di mana semua ini mestilah dilakukan berdasarkan sunnah. Menurut apa yang ditunjuk dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang bukan daripada Rasulullah, yang bukan daripada hadis, maka itu tertolak. Dia punya landasan tu mestilah Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'un farudduhu ila Allah wa rasuluh in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalikum khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, jika sekiranya kamu mempunyai sebarang masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kena ada dua asas tu, Quran dan hadis. Macam kita kata kereta api, dia moden macam mana pun, landasan dia mesti dua. Dia kiri kanan, dia kena ada dua track. Atas itulah tayar kereta api dia letak. Barulah kereta api itu boleh meluncur dengan lajunya. Cuba kalau dia punya landasan tu sebelah aja, tentulah kereta api tak boleh pergi ke mana. Begitulah kita ni sebagai umat Islam, landasan dia dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ni. Kalau satu aja, tak boleh. Jadi tidak boleh menyampai kepada kebenaran dan hakikat ketuhanan yang sebenar. Permulaan ayat tersebut
merangkumi seruan dari Yang Maha Tinggi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan sepenuh hati tugas yang berat ini, meninggalkan tempat tidurnya serta bergegas mara ke medan jihad dan menghadapi penentangan dan kepayahan. Firman-Nya yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah, serta berilah amaran dan peringatan kepada umat manusia. Seolah-olah diberitahu kepadanya, sesungguhnya orang yang hidup hanya untuk dirinya, ada kalanya dia dapat hidup dengan kerehatan. Tetapi kamu yang membawa beban yang berat ini, apa faedahnya kamu dengan tidur? Apa faedahnya kamu dengan kerehatan? Apa faedahnya kamu dengan selimut yang menghangatkan tubuh? Apa faedahnya dengan hidup yang tenteram dan mata benda yang bakal hilang? Bangunlah untuk menunaikan tugas besar yang sedang menanti kamu dan bebanan berat yang dipikulkan kepada kamu. Bangunlah untuk menunaikan tugas yang sukar dan memenatkan. Bangunlah menghadapi jerih payah dan keletihan. Bangunlah, masa untuk tidur dan berehat telah berlalu. Sejak dari hari ini, masa itu tidak akan kembali lagi, melainkan bersengkang mata terus menerus serta jihad yang panjang dan sukar. Bangunlah dan bersedialah menerima perintah ini. Ya, ayat itu turun dalam bahasa Arab Al-Quran ini. Nabi SAW, bangsa Arab, ketajaman dan kefahaman Rasulullah dalam memahami bahasa Arab ini mengatasi seluruh manusia. Jadi ayat tu walaupun 5 ayat awal, macam tu je nampak ringkas imbas lalu aja. Tapi dia punya konten, the main point ya, perkara sebenar yang Allah nak sampaikan tu, itu Rasulullah faham sangat. Nabi tahu dia tu sebagai pembawa risalah. Nabi sedar peringatan Allah ni. Sesungguhnya ia adalah kalimah yang agung dan menggerunkan. Dia memang, bahkan kalimah Islam ni adalah kalimah yang agung dan juga menggerunkan. Ketika seorang badui bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apa yang kamu bawa ni? Kamu bawa apa ni? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku membawa kalimah la ilaha illallah supaya manusia semua mengesahkan Allah Ta'ala. Tiba-tiba Yahudi ini, maaf saya, bukan Yahudi. Orang ini, sahabat ni tadi tersentak. Dia renung wajah Nabi SAW sambil dia menyatakan, izan yuharibu Arabiyan wal ajam, kata dia. Jaga-jaga wahai Muhammad, jaga. Nanti kamu akan diperangi oleh bangsa Arab dan orang yang bukan Arab. Ini diberitahu oleh Badui. Karena Badui pun faham makna la ilaha illallah. Jadi kalimah itu kalimah yang sangat agung. Kerjanya sangat berat. Tidak boleh buat main-main melainkan dengan pengorbanan yang tidak ada batas sempadannya. Maka bangunlah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan perintah itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas itu selama lebih 20 tahun tanpa rehat dan tanpa henti. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjalani kehidupan ini untuk kepentingan diri dan keluarganya. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berdakwah di jalan Allah, memikul beban yang berat di bahunya. Tidak digugurkannya, iaitulah beban membawa amanah yang amat besar di muka bumi. Beban kemanusiaan semuanya. Beban akidah semuanya. Serta beban penentangan dari jihad dalam segala lapangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam hidup dalam perjuangan yang berterusan lebih 20 tahun. Tidak ada urusan yang boleh melalaikan baginda sallallahu alaihi wasallam sepanjang tempoh ini, iaitu semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar seruan yang maha tinggi dan maha agung, menerima daripadanya segala tanggungjawab yang amat sukar. Semoga Allah membalas kepadanya atas jasa baktinya terhadap kita dan manusia sejagat seluruhnya dengan sebaik-baik balasan. Lembaran-lembaran seterusnya adalah gambaran ringkas tentang jihad yang panjang lagi sukar yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempoh tersebut. Hadirin sekalian, itu gambaran secara asas dan umum berhubung dengan suratul Muddathir yang telah kita bacakan tadi. Apakah isi-isi daripada ayat itu? Apakah maksud daripada pengarahan di dalamnya? Semua telah kita huraikan. Maka apabila turun ayat ini, fahamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa perintah Allah bagi melaksanakan kenabian dan kerasulan itu telah bermula, dan perintah itu tidak boleh ditangguh, dan perintah itu dilaksanakan tanpa istirahat. Period dakwah dan peringkatnya. Kita boleh membahagikan zaman dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua pusingan, di mana setiap satu pusingan tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Satu, period semasa di Mekah, iaitu selama kira-kira 13 tahun. Yang ini dinamakan zaman Makkiyah. Ayat-ayat yang turun kebanyakannya, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, period semasa di Madinah, iaitu genap 10 tahun. Ini peringkat yang kedua. Setelah 13 tahun di Mekah, maka 10 tahun di Madinah. Kebanyakan ayat-ayat pula yang turun di zaman Madinah ini, ayat yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap tempoh ini pula merangkumi beberapa peringkat yang setiap satunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Ianya akan jelas dan nyata setelah kita melihat secara mendalam dalam persekitaran dan suasana yang dilalui oleh misi dakwah sepanjang dua period tersebut.
Dia kita akan lihat nanti. Period di Mekah boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Ini kalau yang terjadi dakwah di kota Mekah. Pertama, peringkat dakwah secara rahsia, iaitulah selama 3 tahun. Dia disebut juga secara sir. Dia secara sir, secara rahasia. Yang kedua, peringkat dakwah terbuka kepada penduduk Mekah, iaitu bermula pada tahun ke-4 kenabian sehingga penghujung tahun ke-10. Yang ketiga, peringkat dakwah keluar kota Mekah dan tersebarnya dakwah di luar Mekah, iaitu bermula pada penghujung tahun ke-10 kenabian sehinggalah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dia yang keluar ni bukan mesti berjaya, yang gagal pun ada. Kalau yang berjaya macam ke Habasyah, itu berjaya. Ke Yasrib tu, Madinah, itu berjaya. Tapi ke Taif gagal secara manusianya. Masa itu gagal. Dia dilontar batu, dihalau, tak diterima, di pulau, macam-macam. Tapi persoalan kita bincang ni, bukan kegagal atau berjaya. Yang kita sebut, dakwah keluar dari Mekah. Jadi berjaya tidak, tu soal kedua lah. Dia bila ada peluang, Nabi bawa keluar. Peringkat-peringkat ini diterangkan seperti berikut. Peringkat yang pertama, jihad dakwah. 3 tahun dakwah secara rahasia. Seperti yang diketahui, Mekah adalah pusat agama bagi orang-orang Arab. Di situ terdapat orang yang berkhidmat untuk Kaabah serta pengendali patung-patung dan berhala-berhala yang dipersucikan di kalangan orang-orang Arab. Oleh itu, untuk mencapai objektif melakukan reformasi terhadap fenomena tersebut, bertambah sukar jika dilakukan jauh dari tempatnya. Tugas pembaikan ini memerlukan kepada keazaman jitu yang tidak boleh digoncangkan oleh sebarang musibah dan halangan. Berdasarkan kepada hikmah untuk menghadapi suasana tersebut, maka dakwah pada peringkat mulanya dijalankan secara rahsia agar tidak menggemparkan penduduk Mekah yang boleh menimbulkan kemarahan mereka. Dia ketika Nabi SAW memulakan dakwah di Mekah, memang masa itu kita tahu dah, keliling Kaabah terdapat 313 berhala sekurang-kurangnya. Lebih daripada 300. Ada yang dibuat daripada kayu, dari besi. Ada berhala daripada binatang. Dia antaranya unta yang bunting. Diikat di tepi Kaabah. Dia disembah dia. Unta ni dia haramkan minum susu dia. Mereka yang buat hukum tu bukan hukum Allah, tak. Dia haramkan minum susu dia. Dia haramkan makan dagingnya. Dia haramkan untuk dinaiki buat tunggangan, bawa barang, bawa orang, tak boleh. Ikatlah depan Kaabah tu. Sembah dia. Sampai tahap itu. Jadi masyarakat ni memang yang kita sering sebut dengan istilahnya masyarakat jahiliyah. Ya, jahiliyah sungguh. Makanya mereka yang dah kita kata kental ya, dengan kejahiliahannya. Maka bila Nabi masuk dakwah tu, kalau terus pakai terpa je jadi, dia akan jadi berat dah. Pengikut Nabi tak ramai lagi. Memang Allah boleh buat miracle kun fayakun, menang Nabi boleh. Tapi dakwah ni Allah susun secara kemanusiaan. Di samping ada kenabian dan kerasulan itu.
Nah, jadi kalau mereka ni terusik, dia react balik tu jadi kuat. Dia macam kita kata ambil bola, buh dalam baldi ada air, tekan tu kan, kita tekan sekali kan, tergelincir terlepas, dia melambung naik, dia bantai muka balik. Atau kita ambil bola, kita terus empas sekuat-kuatnya ke dinding. Laju mana kita empas tu, laju tu dia datang balik dan kita boleh cedera. Jadi begitulah, ni penyembah berhala ni. Penyembah tegar, bukan main-main. Tiba-tiba Nabi datang, nak beritahu suruh tinggal, pecahkan patung berhala kamu, payah. Peringkat awal. Makanya lah tu dia buat dakwah mulanya secara sir itu. Ya, yakni secara rahasia. Bukan takut, tapi supaya jangan terjadi react, ya, kejutan yang kuat sangat. Sedangkan Nabi masa itu belum ramai lagi pengikut dan penyokongnya. Secara lumrahnya, pada peringkat awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah terlebih dahulu menyampaikan Islam kepada orang yang paling rapat dengannya, kaum keluarganya, serta teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka supaya memeluk Islam. Setiap orang yang mempunyai ciri akhlak baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenali, ya, kenali mereka, dan mereka juga mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh baginda kepada Islam. Jadi strategi pertama, cari keluarga yang dekat dulu. Yang kedua, luar daripada sempadan keluarga, cari siapa yang kenal jadi kawan baik. Supaya jadi mudah. Dia tak banyak terbuang masa. Berujar-ujar kamu berkelahi, berbunuh-bunuh. Padahal baru mula. Maka Nabi buat special selected. Ya. Pilihan, pemilihan secara khas. Yang Nabi tahu dia ni kalau ajak dia mesti ikut. Ambil yang tu dulu. Sekurang-kurang jadikan mereka benteng, pembantu. Di peringkat awal. Tentulah yang paling awal Nabi ambil Khadijah binti Khuwailid. Saidina Abu Bakar. Saidina Ali. Bilal bin Rabah. Ini semua rapat-rapat dengan Nabi. Dia diambil dan mereka itulah yang masuk Islam terlebih awalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal mereka sebagai orang yang sukakan kebenaran dan kebaikan. Sementara mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang benar dan baik. Mereka pun tahu. Dan Nabi kita tahu mendapat gelaran seorang yang sangat amanah, yakni Al-Amin. Jadi mereka pun tahu keamanahan Rasulullah. Mereka percaya ke Rasul itu memang ada. Kemudian di kalangan mereka yang sedikit pun tidak meragui ya kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran berita yang disampaikannya. Terdapat sekumpulan manusia yang menyahut ajakannya dan dikenali dalam sejarah Islam sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun. Ya, yakni golongan-golongan yang awal menganut Islam. Mereka didahului oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hambanya Zaid bin Thabit bin Shurahbil al-Kalbi, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ali bin Abi Talib, di mana beliau masih kanak-kanak dan masa itu masih di bawah jagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabatnya, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka-mereka ini memeluk Islam pada hari pertama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan dakwahnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sama membantu menyeru ke arah Islam. Beliau ialah seorang lelaki yang mesra, disenangi dan mudah berkira bicara, serta berakhlak baik dan suka berbuat kebajikan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang lemah lembut. Dia jenis orang tua yang lemah lembut, pemaaf, yang menyantuni orang ramai. Jadi watak dia tu jadi orang pun memang suka dia dah. Belum pada zaman Nabi, zaman jahiliah lagi. Mereka tahu dah kebaikan Abu Bakar ni. Ramai lelaki di kalangan kaumnya yang suka datang berkawan dengannya, disebabkan beliau seorang yang sangat berpengetahuan dan ahli dalam bidang perniagaan. Di samping cara pergaulannya yang baik. Lantaran itu, beliau mengambil kesempatan untuk menyeru mereka yang percaya kepadanya, serta sering mengunjunginya. Maka dengan seruan itu, beberapa orang peribadi telah menganut Islam, seperti Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair ibn Al-Awam Al-Asadi, ya, ini daripada Bani Asad. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, ini dari Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, dan Talhah bin Ubaidillah At-Taimi, ini daripada Bani Tamim. Mereka berlapan ini mendahului orang lain dalam menerima Islam, dan merekalah kumpulan pengikut terawal dan golongan yang paling terkedepan dia dalam Islam. Itu yang disebut dalam Quran As-Sabiqunal Awwalin. Di kalangan orang Islam yang terawal juga ialah Bilal bin Rabah Al-Habashi. Kemudian diikuti oleh orang yang digelar orang yang amanah di kalangan umat ini, yaitulah Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu an, dari Bani Al-Haris bin Fihri, Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un, dan dua beradiknya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah bintil Khattab Al-Adawiyah. Ya, di mana ni adik perempuan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Khabbab bin Al-Aras, ya, yang ni tukang besi. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudaili, dan ramai ia lagi selain daripada mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Mereka ini juga dikenali sebagai As-Sabiqunal Awwalin. Mereka berasal dari semua kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung bilangan golongan terawal ini melebihi 40 orang. Walaupun begitu, masih terdapat perselisihan dalam menentukan sebahagian mereka termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalin. Ibnu Ishaq berkata, kemudian beberapa orang lelaki dan wanita berturut-turut masuk Islam, sehingga tersebarlah berita Islam di Mekah dan menjadi bualan orang. Dia sekadar tu dulu untuk petang ni,
InsyaAllah dalam minggu depan kita bertemu lagi. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتان والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.